Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hisham bin Muhammad. Dan nama saya Ahmad Khairul Fidal bin Raslan, nombor metri 13 DKA 23F 2019. Hari ini kami akan menerangkan tentang sisa yang berbahaya di Malaysia. Untuk untuk soalan satu, definisi sisa bahaya. Sisa berbahaya ialah bahan buangan yang mempunyai ciri-ciri berisiko seperti toksik, iaitu beracun, mudah terbakar, menghakis atau reaktif, yang boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan manusia, haiwan serta alam sekitar jika tidak diurus dengan betul. Untuk soalan yang kedua, saya akan menerangkan tentang dua contoh sisa berbahaya di Malaysia. Okey. Yang pertama ialah bateri yang terpakai ataupun bateri kereta. Bateri dianggap sisa berbahaya kerana mengandungi toksik seperti plumbum. Jika sisa bateri ini dibuang ke dalam sungai ataupun kawasan perairan, ia akan menjadi berbahaya kepada hidupan air. Selain daripada itu, kita juga mendapat seperti sisa elektronik seperti telefon lama ataupun TV-TV lama. Kalau kita buang merata, ia akan menjadi berbahaya kerana dia boleh mengeluarkan gas beracun. Untuk soalan yang ketiga, penyelesaian. Untuk soalan nombor 3, menerangkan pengurusan sisa bahaya di Malaysia. Pengurusan sisa bahaya di Malaysia dilakukan secara sistematik bagi memastikan keselamatan manusia dan alam sekitar terjamin. Sisa berbahaya ini dikenali sebagai Schedule WAS dan dikawal di bawah undang-undang khusus. Yang pertama, undang-undang dan agensi berkaitan. Pengurusan sisa berbahaya di Malaysia dikawal oleh Environmental Quality Act 1974, Peraturan Environmental Quality Regulation 2025 dan Jabatan Alam Sekitar JAS. Kedua, proses pengurusan sisa berbahaya, iaitu penghasilan dan pengasingan, penyimpanan, pengangkutan, rawatan dan pelepasan. Ketiga, tanggungjawab pengeluar sisa. Pengeluar sisa kilang makmal dan hospital perlu mendaftar dengan JAS, menyimpan rekod sisa, melaporkan penghasilan sisa, memastikan pelepasan ikut peraturan. Keempat, kepentingan pengurusan yang betul. Elak pencemaran air, udara dan tanah. Lindungi kesihatan manusia dan hidupan liar. Kurangkan risiko kemalangan. Menyokong pembangunan mampan. Baik. Kenapa perlunya ada undang-undang ini? Kenapa mereka perlu mengeluarkan akta-akta seperti ini di Malaysia? Okey, untuk soalan seterusnya, iaitu soalan 4, saya akan menerangkan tentang cara penyelesaian yang berkesan untuk mengurus sisa yang berbahaya. Ada beberapa cara yang efektif. Salah satunya ialah pengasingan sisa di punca. Kita asingkan bateri daripada sampah biasa. Selain itu, kita mengadakan program kita semula khas. Sebagai contoh, kita menyediakan pusat pengumpulan bateri. Seterusnya, kita juga perlulah mengadakan kempen kesedaran. Sebagai contoh, kempen edukasi masyarakat tentang bahayanya bateri ataupun sisa yang berbahaya jika kita buang secara merata-rata. Selain daripada itu, kita juga perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Sebagai contoh, kita mengenakan denda kepada pihak yang tidak bertanggungjawab seperti melakukan perbuatan yang tidak baik seperti membuang sisa berbahaya secara haram. Okey, untuk soalan seterusnya, saya akan menerangkan adakah cara semasa ataupun idea saya yang terkini lebih baik. Untuk jawapannya ialah menurut saya, idea saya yang terbaru adalah lebih baik, iaitu pengasingan sisa punca dan sistem drop box adalah lebih baik. Hal ini kerana lebih mudah dan praktikal untuk orang awam ikut. Sebagai contoh, bila tempat buang khas senang diakses, contohnya dekat mall, orang lebih cenderung untuk buang dengan cara yang betul berbanding dengan sistem semasa yang masih kurang kemudahan. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.